Itu dia cerita pagi kami berikan kepada anda satu berita gembira lah untuk sesetengah golongan boleh balik kampung. Golongan tersebut adalah pelajar IPT yang mana telah pun diumumkan SOP-nya pada minggu lepas dan insyaAllah pada 7 hari bulan nanti bermulanya pergerakan untuk pelajar-pelajar IPT ini pulang ke kampung menyambut Aidilfitri Hari Bahagia. Ya, betul. Dan kita ingin berkongsilah sebenarnya tarikh-tarikh penting tersebut dan apakah proses yang perlu dilalui oleh pelajar-pelajar untuk pulang ke kampung halaman mereka dan kembali ke kampus semula selepas usai sahaja percutian bersempena Hari Raya Aidilfitri. Hari ini seorang tetamu kami bawakan di studio. Selamat datang diucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Husaini Omar selaku Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Jabatan Pendidikan Tinggi. Apa khabar Prof? Selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi. Terima kasih. Mungkin ada mereka yang terlepas tarikh-tarikh penting tersebut ataupun ibu bapa di luar sana yang belum maklum lagi tentang apa tarikh penting untuk cuti para pelajar di universiti dan sebagainya. Jadi di kesempatan ini sesuai untuk kita minta Prof untuk kongsikan bilakah akan bermulanya cuti Hari Raya Aidilfitri untuk pelajar-pelajar di luar sana. Terima kasih Su. Seperti apa ni Raduan cakap tadi, memang ini adalah satu-satunya saya rasa peluang yang diberikan kepada pelajar-pelajar untuk pulang menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama dengan keluarga. Jadi pergerakan pulang ni yang dibenarkan oleh MKN yang telah diluluskan adalah bermula daripada 7 hari bulan Mei sehingga 12 Mei untuk pulang beraya. 13-14 kita dah tahu dah memang hari raya. Jadi seminggu awal diberi untuk pulang menyambut hari raya. Pergerakan ni pula adalah berperingkat, berfasa. Dan fasa-fasa daripada 7 hingga 12 Mei tadi kita berikan kepada IPT masing-masing untuk menentukan bilakah pelajar tu pelajar-pelajar yang mungkin ada yang habis awal program dia, jadi dia boleh bermula daripada awal untuk balik 7 hingga 12 dan diberi selama seminggu untuk berada di kampung halaman masing-masing. So maknanya mana-mana pelajar yang balik pada 7 hari bulan, dia kena kembali ke kampus semula pada 15 Mei. Jadi dan pergerakan balik semula ke kampus itu akan bermula daripada 15 Mei hingga 20 Mei. Jadi itu pergerakan pelajar tadi kita serahkan kepada IPT masing-masing lah untuk membuat perjalanan secara berperingkat lah. Mana bukan semua pelajar sekaligus. Kita ada lebih kurang dalam 100,000 pelajar sekarang ni yang berada di kampus berdasarkan 6 kategori yang telah dibenarkan sebelum ini. Jadi sebenarnya total pelajar yang berada sekarang ni yang kita ada, jumlah pelajar sebenarnya adalah 1.3 juta. Jadi kalau kita tengok macam tu cuma yang ada di kampus lebih kurang 10% saja yang dibenarkan daripada 6 kategori. 6 kategori awal iaitu yang nak menjalankan amali, yang nak menggunakan makmal, yang ada latihan industri dan sebagainya. Pelajar-pelajar tersebut dibenarkan ada 6 kategori tadi. Yang tiada akses, yang tidak kondisi yang sebelum ni. Yang pelajar asasi ataupun diploma yang telah berada di kampus. Dan juga pelajar-pelajar antarabangsa kecuali pelajar daripada United Kingdom. Kita tak benarkan datang ke Malaysia. Pelajar OKU dan juga pelajar yang nak mengambil MUIT. Pelajar ni yang sebenarnya berada di kampus kan ni. Yang 100,000 tadi. So pelajar ni juga yang dibenarkan untuk membuat persiapan untuk menyambut hari raya bersama keluarga. Dan bagaimana mereka nak pulang? Okay. Kaedah dia bagaimana mereka ni dibenarkan pulang. Kita tak benarkan mereka pulang menggunakan perkhidmatan awam ataupun public transport. Tidak dibenarkan. Pasal kita nak menjaga dari segi keselamatan pelajar tersebut. Jadi hanya dibenarkan pelajar boleh menggunakan kenderaan sendiri, yang pertama. Yang kedua, ibu bapa datang ambil. Dan ibu bapa juga yang akan hantar balik pulang ke kampus nanti pelajar tersebut.
Dan yang ketiga, IPT sendiri menyediakan bas untuk pelajar-pelajar tadi pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi saya difahamkan juga pada pagi ini UTM kata tak silap saya telah menyediakan 20 bas untuk pelajar-pelajar ni pulang ke kampung. Jadi hanya 3 aja yang kita boleh benarkan. Satu is kenderaan sendiri. Pelajar sekarang ni kalau macam Raduan mestilah ada kenderaan sendiri. Jadi tak perlu ibu bapa datang ambil lagi lah, nanti menyusahkan mereka, pergerakan mereka akan mengambil masa. Dan yang kedua, ibu bapa datang ambil mana-mana yang berdekatan dan sebagainya yang perlu ibu bapa datang ambil boleh gitu. Dan yang ketiga disediakan oleh So ada persoalan di sini, macam mana adakah perlu pergi ke Bala Polis untuk dapatkan surat dan sebagainya. MKN yang berhormat menteri telah membentangkan dalam MKN dan kabinet dan telah diluluskan bahawa semua pelajar universiti ini tak perlu lagi ke Bala Polis. Satu format telah disediakan untuk format untuk perjalanan tadi, di mana IPT ataupun universiti masing-masing yang mengeluarkan kepada pelajar tersebut tarikh dia pulang, tarikh pergerakan, ke mana dia nak pergi tadi dan bila dia kembali ke kampus. Cuma sekarang ni ada juga universiti-universiti bagi saya ataupun pelajar yang mungkin dah habis buat amali dan tak perlu lagi berada di kampus. So maknanya dia boleh pulang terus. Bukan semata-mata menyambut Aidilfitri, boleh mengambil surat daripada pihak universiti tadi, pulang terus dan semester pembelajaran dia boleh diteruskan secara online, hybrid. So ada juga pelajar yang sedemikian dalam kategori ini. So itulah yang kita nak kongsi di sini dan saya juga nak memastikan pasal ada pelajar-pelajar, saya ada buat engagement dengan pelajar di USM 2 hari lepas. Jadi ada pelajar juga bertanya bagaimana kementerian ataupun universiti memastikan keselamatan pelajar ni. Jadi satu, kita sarankan bahawa pergerakan itu secara berfasa dan mengikut SOP yang ditetapkan, dan kita pastikan pelajar tu pulang ke rumah ibu bapa masing-masing. Janganlah pergi beraya ke tempat lain kalau boleh. Berayalah dengan ibu bapa tadi. Dan jika ada rasa ada gejala dan sebagainya, perlu cepat-cepat kontak pusat kesihatan ataupun berjumpa dengan doktor untuk memastikan bahawa keadaan itu terkawal dan sebagainya. Itulah yang paling utama sekali. Swab test perlu ataupun tidak? Swab test. Okey, selain daripada Sabah, semua tak perlu swab test. Kalau tidak ada gejala, tak perlu swab test. Mana balik kampung, boleh datang kembali ke kampus nanti pun tidak memerlukan swab test. Tapi kalau daripada pelajar daripada PKP, katalah balik belum PKP, kampung dia, bila berada PKP pula, so dia nak kena datang balik ke kampus, boleh datang balik ke kampus. Tapi bila dia daripada PKP ke kampus, dia kena buat pengasingan. Kampus universiti tu kena menyediakan untuk pengasingan. So pengasingan tu berdasarkan kita punya SOP tadi adalah selama 7 hari ke 10 hari tadi pengasingan. Tapi jika ada gejala akan dibawa kepada pusat kesihatan. Itu daripada negeri PKP. Itu daripada kalau berlaku kawasan yang dia balik itu kampung halaman dia diistirahat sebagai PKP, bila dia nak balik ke kampus kena buat pengasingan. Tapi kalau bukan daripada PKP tidak perlu pengasingan. Tidak perlu pengasingan. Dan mungkin bertanya juga macam tadi Raduan tanya tu di Kelantan lah. Macam mana boleh balik tak di Kelantan sekarang di PKP ataupun di Kedah yang diisytiharkan. MKN juga telah meluluskan untuk pelajar ni boleh balik ke Kelantan dan juga Kedah di mana-mana yang PKP tadi. Tapi hanya di rumah dia saja, macam yang saya sebutkan tadi, balik dekat rumah masing-masing tadi dan kena buat pengasingan kendiri. Maknanya berada di rumah sajalah.
tak mau lagi jangan keluar pergi orang kata tempat lain dan sebagainya untuk memastikan keselamatan itu terjamin lah. Bagaimana untuk sebelum kita melepaskan pelajar-pelajar IPT ini pulang ke kampung halaman mereka, mungkin ada beberapa individu yang mempunyai gejala dan sebagainya. Apakah perkara yang perlu dilalui oleh mereka terlebih dahulu? Ya, pelajar yang ada di kampus kan ni memang dijaga rapi. Mengikut SOP yang ditetapkan tadi, hari-hari ada dia panggil apa? Suhu diambil dan sebagainya. Mana-mana yang ada gejala, pihak universiti tak akan lepaskan pelajar tadi pulang berhari raya. Mereka akan berada di kampus bersama-sama dengan pihak universiti lah, yang akan memastikan mereka terjaga di universiti tersebut. Jadi ada juga persoalan yang ditanya, ada pelajar yang berada di yang membuat latihan industri. Dia memang bukan berada di kampus, dia berada di industri. So boleh tak dia balik kampung juga? So boleh. Selagi dia pelajar, dia boleh balik kampung. Yang pentingnya dia kena ambil surat pelepasan tadi daripada pihak universiti. Pihak universiti membenarkan. Dan ada juga pelajar yang bertanya, pelajar yang ada keluarga. Sekarang ni yang ada master, saya ada PhD itu mungkin dia datang tu dia ada keluarga tinggal di sini. So adakah dia pun boleh balik kampung membawa keluarga dia? Yang kelulusan dekat sini yang diberikan adalah pelajar saja. Jadi kalau keluarga dia tu dia bukan pelajar, dia kena duduk sinilah. Kalau nak balik juga tak boleh lah. Hanya pelajar je yang dibenarkan untuk balik kampung. Jadi saya sarankan mana yang pelajar berkeluarga tu berayalah di sini, beraya di kampus dan sebagainya untuk memastikan keselamatan tu terjamin dan sebagainya. Kalau kampung pelajar tersebut dikenakan PKPD, diperketatkan, itu memang tak boleh masuk. Macam mana pula? Dia PKPD ataupun PK mana pun dia selagi pelajar boleh dibenarkan tadi, mana pergerakan tu boleh berlaku. Cumanya kita nasihatkan kalau keluarga dia pun ada gejala dan sebagainya, kita tak benarlah pelajar tu balik. Kita nak memastikan pelajar tu dalam keadaan yang terbaik dan kita memastikan dia berada di kampus lah. Kalau tidak nanti dah tahu dah ada gejala, rumah dia pun dah ada yang positif dan sebagainya, memang kita tak benarkan. Risiko. Itu memang tak boleh langsung. Tidak dibenarkan langsung. Ikut situasi jugalah ya, jangan ikut situasi. Tak boleh. Jangan, kalau boleh. Tapi bila kita buat engagement dengan pelajar tadi, pelajar ramai juga yang tak mau balik pun. Kerana dia merasakan bahawa lebih baik berada di kampus. Kalau setakat balik 2 hari, 3 hari je, lepas tu dia perlu menyambungkan lagi pelajaran dia tu, dia kata tak balik pun tak apalah. Pasal sekarang pun dah ada handphone. Nak tengok ibu bapa pun boleh sebenarnya. Nak peluk cium memang dah tak boleh dah sekarang ni. Jadi sebenarnya tidak menimbulkan. Cuma kerajaan di sini dan pihak kementerian sangat prihatin. Itu menyebabkan bahawa kita mengambil inisiatif awal untuk memastikan bahawa ada SOP dan pelajar-pelajar ni dibenarkan untuk bersama keluarga. Ya. Itu yang paling dia menyentuh sekali. Tempoh masa untuk anda berada di kampung hanya 1 minggu ataupun 7 hari. Jadi rancang perjalanan anda kalau anda pelajar IPT sekarang. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita pada hari ini, Profesor Datuk Dr. Husaini Omar, memberi pencerahan pergerakan pelajar IPT pulang berhari raya. Jadi 9 hari lagi kita nak berhari raya. Kita nak akhiri Selamat Pagi Malaysia dengan lagu raya. Terima kasih kepada anda yang menonton Selamat Pagi Malaysia bermula pukul 8 hingga pukul 10. Banyak pengisian kami kongsikan kepada anda. Apa pun patuh SOP dalam kita mencegah pandemik COVID-19. Ya, betul. Dan kita juga sudah menghampiri 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini adalah masa sesuai untuk kita semua yang beragama Islam yang mengamalkan ibadah berpuasa untuk